Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita amat kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahman Kampung Jambu Bokok, para imam, para bilal, hadirin hadirat, terutama Allah semua, kita ucapkan syukurlah banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu beri izin kepada kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah. Sekali lagi kita pada malam ini di Kampung Jambu Bokok berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berimpunnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, insya-Allah memberi keuntungan bagi hidup kita di dunia, dan yang kita harapkan menjadi modal kemenangan pada kita semua ketika dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah lebih kurang setengah jam dan selebihnya untuk menjawab soalan. Siapa yang belum tulis soalan boleh tulislah, atau depan. Siapa yang tak datang sekolah itu tak reti nak menulis boleh bertanya lisan. Patutnya pukul 7.30 apa dah tadi tapi maklumlah ada kemalangan 40 minit duduk dak gerok di ngecang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala azim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni a'lamu bima ta'malun inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Firman Allah SWT dalam ayat Al-Quran yang dimuliakan, iaitu dalam surah Al-Mu'minun, kalau tak silap ayat yang 51. Kata Allah, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kamu sekalian dari yang baik-baik. Kemudian wa'malu salihah, dan kamu lakukanlah akan perbuatan yang baik atau amal yang soleh. Inni, sesungguhnya aku, bima ta'malun, dengan apa sahaja yang kamu perbuat, alim, mengetahui. Mudah-mudahan kalau tidak banyak Allah beri kesempatan kepada kita sedikit kepahaman tentang ayat yang dibacakan tadi. Allah mulakan dengan ya ayyuhar rusul. Apa dia rusul? Rusul ini maknanya sekalian rasul ataupun ramai di kalangan para rasul. Dia Arab ni kalau seorang disebut rasulun, rasul. Kalau kita kata rasul seoranglah. Kalau ramai rusul. Itu bezanya. Lain kali kalau kita jumpa orang tulis rusul, maknanya segala rasul. Kalau rasul ada waw pula tambah, rasul maknanya seorang rasul. Siapakah rasul? Nabi. Siapa nabi? Iaitu wakil Allah. Maka setiap rasul dia adalah nabi. Nabi ini manusia, tidak ada jin yang jadi nabi. Sebab tu di kalangan jin diceritakan dalam Quran, berjumpa dengan Nabi, mendengar penyampaian wahyu dan hukum-hukum syarak. Yang jenis wajib melakukan amal soleh sebagai bekalan akhirat, hanyalah dua jenis makhluk, iaitu jin dan manusia, disebut sebagai sakalan. Jin dan manusia, dua ni akan masuk syurga, masuk neraka dengan sebab iman dan amal. Tidak ada rasul yang perempuan, itu pendapat jumhur ulama. Kenapa wajib kita beriman dengan para rasul dan para nabi? Sebab mereka ini wakil Allah. Bila wakil Allah, kita menolak wakil sama kita menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu semua wakil, iaitu yang dilantik oleh Allah sebagai rasul, mereka bersifat dengan benar, dengan sidik. Adapun wakil yang kita lantik, ada kalanya benar, ada kalanya pelawak. Ramanya pelawak. Sebab apa? Sebab kita yang lantik. Dan kita ni siapa? Kita bapa pelawak. Adapun Allah, dia bukan pelawak, dia benar sebenar-benarnya. Maka semua yang dia lantik tidak ada melainkan bersifat dengan sidik, bersifat dengan benar pada zahir dan batin. Itulah
kecemerlangan ataupun kesempurnaan orang-orang yang digelar sebagai nabi dan para rasul. Jadi pada ayat ini, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, maksudnya makanlah kamu daripada yang thayyibat, daripada perkataan baik. Baik itu maksudnya yang halal dan bersih. Wajib makan yang bersih, wajib makan yang halal. Lawan bagi halal haram, lawan bagi bersih kotor. Orang bukan Islam juga diwajibkan makan yang halal. Sebab tu haram kita beri makanan haram kepada orang bukan Islam. Dia pergi makan sendiri, tu dia punya pasal. Kita tak boleh tembok bewok jual ke orang kafir. Alasan saya tak makan, kita tak boleh makan, tak baik, kita orang Islam, kita jual ke dia lah. Jadi langgar babi berlepak langgar, buh lapik guni, buh lala bonek. Dah 12 riyal sekilo. Musim-musim ayam tak ada kalau 40 kilo bayang pergi jual kepada orang bukan Islam. Bagi dia tak apa, sebab kita haram makan, orang kafir boleh makan. Situ silap. Sebab tu ada suatu hadis, man afta bi ghairi ilmin. Nampak? Barang siapa memberi fatwa dengan tidak ada ilmu, dengan tidak betul, fa ismuhu ala man aftah, maka dosanya atas yang tukang fatwa. Habis jadi sesat habis orang. Tak boleh. Semua orang atas nama manusia, agama apa pun, wajib makan yang halal. Firman Allah dalam Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma, makanlah kamu, mimma daripada rezeki, fil ardi yang ada di bumi, halala, syarat pertama halal, kedua tayyiba, bersih. Kalau halal kotor, haram makan. Ikan air halal tapi tak basuh darah. Tak basuh darah. Nak orang ni nak sushi. Jadi bila nak buat sushi, tak payah cuci. Nampak? Kerana Jepun makan darah-darah. Kita ikut attack. Allah kata audaman maspuha, diharamkan kamu makan darah yang cair, yang mengalir, itu wajib basuh, makan haram. Jadi fatwa yang kata tak apa makan ke orang kafir, kita tak boleh makan, kita orang Islam, itu fatwa yang dhal wa mudil. Ini yang dikatakan apabila manusia itu tidak ada yang alim, tinggal hak jahil-jahil. Nampak? Ittakhadhan nasu ru'usan. Jahula, manusia akan lantik serah kepimpinan kepada pemimpin yang jahil. Nampak? Fasu'ilu, lalu mereka ditanya oleh manusia tentang hukum hakam, tentang agama. Fa'aftau, maka mereka menjawab, beri fatwa. Fadhalla wa adhalla, mereka yang telah sesat dengan penjawapan itu dan menyesat pula orang ramai. Bila Allah haramkan babi, maka harganya haram juga. Innallaha iza harrama syai'a harrama samana. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan akan sesuatu, diharamkan harganya. Jadi katanya ulama tafsir ayat ini pada lafaznya kepada para rasul. Tapi khitab yang sebenar ialah kepada kita umat. Kerana tidak ada rasul yang makan melainkan yang halal. Tak ada rasul makan haram. Kerana apa? Kerana mereka maksum. Apa makna maksum? Man usima, mereka yang dipelihara oleh Allah. Kita sendiri kena pelihara diri kita daripada yang haram. Adapun para nabi dipelihara oleh Allah. Kita tidak maksum. Maksum patah tumbuk belacang. Jadi khitab kepada nabi, tapi maksudnya muraknya kepada kita, iaitu umat. Kenapa? Kerana tidak ada rekod para nabi makan haram. Rekod banyaknya, world record umat nabi yang makan yang haram. Dalil, tengok kita keadaan sekarang. Orang dengar, orang yang berbokok, orang si putih, orang ngecang, orang tuk pakir, orang memarang, orang peluluk, dah herat dah lah ni. Rezeki jangan ditolak. Orang batu urut, orang ladang, orang taki. Seorang dua je. Tak baik ni, haram, tak boleh. Hak ramai ni,
Kena tanya ustaz lain kau sekali lagi. Tahu dah dengar dah malam dia kata haram, tapi kita kena tanya banyak sikit ustaz. Dah dari dengar seorang, di wak-wak gitu. Lagi jumpa ada seorang kata benda ni sebenarnya ada khilaf lagi, ada lagi kata dak haram. Ni baru ustaz. Betul tak? Ini masalah kita. Mungkin suka-suka makan haram, tak terima amalan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yakbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haramun. Allah tak akan terima salat seorang yang ada dalam badannya makanan yang haram. Kita modal kita solat modal lain nombor 2 tak berat mana, modal solat nombor 1. Nabi kata awalu ma yuhasabu 'alal 'abdu fil qabri as-salah. Awal-awal yang akan ditanya dulu seorang yang masuk dalam kubur gigi, solat tu. Wa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau molek solat, barulah amalan lain dikira. Dah makan haram. Siapa kata Tuhan tak terima? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni boleh bakar tak? Kata Nabi SAW, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman penduduk Madinah, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar seorang. Itu Sayyidina Abu Bakar. Bukan bakar tu pandai. Kan tu lain tu. Faham? Ni Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata iktadul ladzai ni min ba'ni, lepas aku tak ada, 2 orang ikut lu. Abu Bakar wa Umar. Dia kata tak terima. Dia yang bersama Nabi dalam Gua Hira. Faham lagi dia berdua. Berarti dipanggil As-Siddiq. Turun daripada Isra Mi'raj, Nabi cerita pada orang Mekah. Orang Mekah kata pelawau. Kenapa kau? Pergi Palestin kami tak percaya. Naik atas langit pula dah pelawau. Orang pergi jalan-jalan balik, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kawan mu lebong dah apa pula? Dia kata semalam pergi Baitul Maqdis, naik burak, lepas tu naik atas langit, turun pagi tadi. Dia kata sungguh. Dia kata sungguh tu. Orang duduk sogok belaka tu. Kalau gitu betul apa yang dia kata. Dapat gelaran As-Siddiq. Tak jumpa lagi Nabi. Tak dengar lagi dari mulut Nabi Isra Mi'raj. Dengar orang duduk cerita. Dia kata betul dah. Dia dapat As-Siddiq yang sangat benar. Kita benar tak kita? Nampak lagi. Kita pitih je. Muka pitih. Nampak piyah comel pada piyah sahabat. Muka pitih. Tapi bukan orang ni lah, Abu Bakar tu. Orang pasal putih. Aku balik ke Dongong lagi. Maksudnya kita kena muhasabah diri. Bila dengar sahabat-sahabat tentang kelebihan mereka, lihatlah sifat lawan tu sifat kita. Bila dengar benarnya sahabat-sahabat Nabi, maka bubuh kita ni pelawak. Itu baru Tuhan suka kita. Faham lagi? Kita dengar murahnya para sahabat, suka sedekah, kita pun hukum diri kita, aku lah bapak kedekutnya. Itu tanda orang nak jadi baik. Midak ke? Aku lebih kurang Abu Bakar kau rasa. Faham lagi? Nabi kata iza aradallahu bi abdihi khaira bassarahu bi uyubi nafsi. Apabila Allah nak seseorang itu jadi berjuru, dia akan mula jadikan orang itu melihat kurang dirinya sendiri. Nampak? Dengar orang lain zuhud ni, kita Allah aku ni ahli dunia. Aku Tuhan kasih. Bayang tak terima, hak lain tak pakai. Tak usah sujud lah. 6 minggu kali sujud. Tak jadi apa. Kenapa? Umududdin as-salah. Tiang agama sembahyang. Tiang-tiang agama sembahyang. Hak lain dengan haji, dengan zakat, dengan puasa, dengan jihad, dengan gitu begini, kukuh abing dia atas solat. Dah solat makan haram. Dah kalau sikit ada kita banyak hak makan hak molek, adalah sikit-sikit ngejar-ngejar. Faham lagi? Ada makan lah sikit-sikit gitu, faham? Taklah banyak dah. Kira ke mana? Iza citama'al halal wal haram faghulibal haram. Bila campur harta halal dengan haram, hukum haram. Ambil tau. Lepas tu kata Ibrahim bin Adham li kulli alfin wahidun fil jannah. Setiap 1000 orang
seorang masuk syurga. Bukan makna 999 masuk neraka. Nak khabar ramainya orang nampak tidak dapat syurga Allah dengan sebab durhaka ni. Dah. Dalil kita tengok diri kita. Juru hendak. Betul tak? Dan sejik gini sejuru lah. Tengok rumah tinggal spender, tengok Gusti. Tengok faham lagi. Dah. Dia gitu. Nabi orang dulu-dulu orang soleh, orang ita lah umah. Anak Imam Hanbali kata tok guru hamba Imam Syafi'i nak mari di rumah. Orang sahur lah Imam Syafi'i. Jadi anak Imam Hanbali dia dengar Imam Syafi'i Imam Musa nak di rumah. Nak ita pasal sahur ingat nama. Tak kau ibak dengan amalan. Ita nak tengok beramal kita. Kita kalau kat ita rumah jeng. Faham tak? Surah buat warah. Di rumah TikTok. Faham lagi? Betul tak? Itu kata. Jadi sebab tu sahabat ni turun ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum kamu ni sebaik-baik umat yang ada di kalangan manusia. Buka kitab tafsir, tengok pada penafsiran kuntum. Siapa? Di bawah braket man haulan nabi, ashabun nabi. Bukan kita kuntum. Sahabat Nabi. Nabi nak banding dengan kita, jauh. Kaki kita jawab pula, dah untung sahabat ni hidup zaman Nabi. Kalau kita duduk zaman dulu jadi sahabat kau. Belum tentu. Nombalik mu belah Abu Lahab. Lagi. Belum tentu mu belah Nabi. Abu Lahab tunjuk mu projek. Betul tak? Siapa ikut Muhammad dah boleh berniaga di pasar Mekah. Dah. Mu nak niaga tak? Tak ikut kan? Siapa yang nak saliran air siram ke rumah, siram kebun, jangan ikut Muhammad. Itu ancaman dia dulu. Orang pun dah ikut nak dunia. Macam kita ni. Niaga dengan kuliah mana dulu? Niaga nombor satu. Betul tak? Dah ustaz ni kan bukti kami mari ramai ni. Mari ramai pasal ada belaga dengan piti. Cik belaga dengan piti. Tak hari dah lah ni. So dah. Awak duduk mana? Kolibah. Mari sini. Apa jauh kan? Saja mari. Berapa siap ni? Konang. Memang nak pergi sini lah. Baik, kalau konang nak mari tu, awak pun nak start kereta. Nak? Orang pun telefon. Nama dia? Najmi. Aku ni. Siapa dia? Mak ni. Mak ni? Mak KL. Contoh. Nak jumpa mu turun bandar dekat robbery. Jambatan hak boleh congek-congek. Nak setengah aku tunggu. Awak jawab kau ni? Nak pergi kuliah jamaah lah. Saya nak pergi kuliah ni. Allah, batal sekali bah. Mustahak. Nak jumpa mu. Mustahak mula. Mustahak. Tak boleh je. Esok-esok tak boleh tau. Apa? Mu ingat tak kita aku pinjam ATM 47,000. Ni ke bawah cash dah ni. Mu mari tak malam ni? Jangan pelawak dalam surga. Mari tak? Mu mari tak? Betul tak? Kalau kita tu faham lagi? Okey bagi mu tunggu aku pasal dulu je matang. Lagi. Itu Allah kasih ke kita. Dia tidak rentangkan kita pada ketika kita nak melakukan sedikit amal soleh dengan dunia. Ada hamba-hamba Allah yang tidak diizinkan langsung untuk dia melakukan amal soleh, sentiasa didedahkan dengan lentangkan dengan dunia. Kita boleh hari sini. Tengok dia tunggu. Untuk 47,200 ya bering koyok culbu orang. Faham kocok balik waktu beli lawi ayam gitu. Ono lawi tik. Nak. Nak kocok ki 200 ya.
Makan haram sikit je jangan dulu. Tu di dunia amal-amal ditolak. Di akhirat Nabi kata kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Setiap badan yang membesar ada campur aduk daripada duit yang haram, harta yang haram, maka layak ke neraka. Akhirat kita dua jalan saja, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan menuju syurga, satu golongan masuk neraka. Tidak ada tiga. Bila diputuskan si fulan bin simpulan daripada kampung Jambu Pokok, tidak dapat masuk syurga, asal taulah. Nawak kau ni maknanya masuk belah no konalok. Bukan balik semula ke Jambu Pokok. Dah, tak ada dah. Alang-alang ni binasa habis dah. Tiup sengke kala pertama, rosak habis dah alam ni. Nah, kalau tidak dapat masuk syurga, masuk neraka. Itu bila kita kata haramu alaihil jannah, haram atasnya syurga, maksudnya masuk neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Kerana syurga tempat yang baik. Tidak dapat masuk ke dalam syurga melainkan orang yang baik-baik. Orang yang baik tidak ada di dalam jasadnya harta yang khabis, harta yang tidak baik. Maka ya ayuhar rasul kulu minat thayyibat, makan daripada yang baik-baik. Kita makan yang halal, jangan beri makan orang kafir yang haram. Kita haram minum arak, orang kafir pun haram minum arak. Dan orang kafir akan disoal atas perbuatan makan yang haram dan minum yang haram di akhirat nanti. Cuma dalam fiqh syariah, apabila dia duduk dalam negeri orang Islam, tidak dikenakan hukuman hudud, ta'zir dan ta'dib pada masalah makan yang haram. Adapun orang Islam kalau makan yang haram, kalau ada hukum had, contoh minum arak, maka dikenakan 40 pukulan. Kalau tak ada hukum hudud, makan bewok, makan apa, ditangkap, makan haram, dikenakan ta'dib, iaitu dia ajar adab, atau ta'zir, dikenakan pukulan. Itu orang Islam. Jangan terlibat kita benarkan orang kafir makan yang haram dengan pertolongan kita. Dicari tinggi tu bak lain. Dulu buah sawit jatuh harga, masuklah sungai malam-malam ikat katok. Katok minyak 8 riyal sekilo. 2 ekor 4 kilo. 8 ekor malaman. Lepas beli telur. Apa? Pasal mereka siapa yang tidak peduli dari mana hartanya dia ambil, Allah tidak akan pedulinya di hari akhirat nanti. Akhirat nanti yang tolong kita siapa? Allah. Yang tolong kita Nabi, yang tolong kita amal kita, yang tolong kita Quran. Adik-adik kita tak tolong akhirat. Atas dunia capur tak tolong dah. Hak tolong kita ayah kita, mak kita, bini kita, laki kita. Adik-adik belum tentu dah lah ni. Betul tak? Orang telefon kata bini kita boh. Kita balik tak? Pergi ambil. Balik tak? Dah bini kita ambil bola kereta bagi klinik. Ayah kita pula rebah motor congek. Faham lagi? Depan kita berbok. Faham lagi? Kita akak dah ayah kita. Akak dah ayah kita. Anak kita pula yang kekoh di ular kakuk bahan atas kaki. Dia pun katuk Allah mampu ambil anak berlari bagi hospital. Betul tak? Hari kiamat dah yang adik kena pijak dia orang tu pergi tahi sembuh, abang lagi. Mak tolong mak, tolong mak, panggil anak lagi. Yauma yafiru mar'u min akhi, pada hari itu, hari mahsyar, seseorang itu akan lari dari saudaranya sendiri. Nampak? Lari. Tak dunia kita basak nikah dengan orang senang, boleh tumpang. Bini kita tak ada kereta, bila nikah kita boleh naik kereta kita? Boleh. Dah bini kita. Padahal ada tiket pen. Kita ni tak ada rumah, nikah dengan orang puan kaya ada rumah dah. Boleh tak kita duduk rumah dia? Boleh faham? Akhirat tak boleh. Bini suku, laki suku, tembur lagi habis. Masing-masing nak selamat diri, takut masuk neraka lagi. Faham? Tu Allah tolong kita. Kita kena banyak istighfar.
Astagfirullah. Allah tak heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tak mau istighfar minta ampun kepada dia. Nah, Nabi ni syafaat. Syafaat ni recommendation. Ya Allah, lepaskan orang ni. Itu maksudnya syafaat. Bukan Nabi direct berikan ampunan. Ya Allah, maafkan dia. Itu recommendation. Itu syafaat. Orang mati syahid, tapi Nabi pasti. Dan kita tak boleh ikut Nabi. Quran tolong kita. Sahabat tak tolong. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran itu akan datang semula pada hari kiamat menolong pembacanya. Baca banyak tolong, baca sikit tolong. Harta biar nak kaya tak apa, halal. Tak ada masalah. Lambat lagi kaya, lambat masuk syurga tak? Lambat berapa asal masuk syurga? Faham lagi? Sikit kau mana? Sikit dah leh. Seria pun tak boleh. Piti haram. Nampak? Kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, man ishtara sauban bi asharati darahima, barang siapa beli sehelai pakaian dengan harga 10 riyal, dirhamun minha min haram, seria daripadanya haram, la yaqbalullahu salatahu ma dama fi au kama qala, Allah tak akan terima sembahyangnya selama dia pakai pakaian itu. Seria piti haram, 9 riyal piti halal. Begitu semam dah. Dalilnya nasi bubur segatang halal. Dia ayam munas sudu kucar. Siapa nak makan? Gitu maksudnya. Yang haram itu sikit sesudu. Tak ayam. Nasi yang bersih itu segatang. Mau makan? Itu kalau sesudu kita, nasi sesudu, ayam segatang. Faham lagi? Lambat nitah harta ke tak? Tak. Hak lebah orang, hak kecek orang, hutang orang, tak bayar, jual, tipu. Hak kelaut, cara kelaut, hak darat, cara darat. Hak tangan kerak, pelapung unjang orang, macam-macam reseng. Bang, hak gibuh cermin tahun unjang. Dia panggil sakit hati. Faham lagi? Dia balas darat ni. Tapi dendam. Bawa botol pergi laut. Kekek boleh di unjang botol. Mari hari keting tak ada seekor harang masuk ikan. Ada penyakit itu. Kau deki pula cara pula, ulu cara ulu, bandar cara bandar. Betul tak? Berbalah-balah kat mana? Kerana nak banyak ke harta. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu semua habis jadi balara habis dengan sebab kejar ke harta pula tu. Dah masuk dalam kubur. Tak kau tengok kubur orang Jambu Bokok tu, tengok kubur orang Kuala Lumpur, jutawan 2 tip baju Islam tinggal. Ada anak dia duduk ngaji atas kubur? Tak sekarang. Pitih 5-6 juta. Rumah pun 4 atas. Penthouse 47 juta, 37 juta, 28 juta. Rumah sini dia rumah 10 juta ada. Duk lalang ikat kedawan. Tak? 10 juta, 20 juta rumah tu tengok kubur. Ada orang ngaji tau. Faham lagi? Itu perbandingan dunia. Tak salah dunia tapi rebut akhirat. Dunia tak salah. Mana ada kereta Ferrari masuk neraka, Lamborghini, Porsche, Bugatti pulang neraka. Mana pula tak ada. Kereta tak salah. Tuan kereta tak mayang pulang neraka. Faham lagi? Dah kita dah makan Ferrari, kenari dah mayang dah. Faham lagi? Tak. Baru pakai Axia je, baru pakai Honda. Gong dah patuk. Dah kenal dah surat bala. Jangan. Harta tak salah. Banyak tak apa, halal. Sikit haram tak boleh. Allah jadikan syurga untuk orang beriman, neraka untuk orang bukan Islam. Tapi orang beriman dan disebut masuk neraka. Apa? Sebab derhaka. Antara derhakanya tidak tunai ayat ni.
Bang, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati mimma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bang, wahai orang-orang yang beriman, makan yang molek, makan yang bersih, makan yang halal. Nah, jangan ikut suka gitu. Orang apa ambil budak apa sedap kat duit gini. Mau apa beh Datuk kenali mau mahal lagi jabah ambil kali kita buat okey musuh bisibang lah tu nak faham sedap rambutan binti haram takkan berasa kelak manis supaya kau cuma seronok mudah dapat banyak dulu ayah nak buat rumah nak beki dapur pun ada piti. Lain ni naik banglo 400,000. Tapi jalan yang tidak betul. Benda banyak kali orang makan haram ni. Rasuah nombor 1 dalam Malaysia. Betul tak? Rasuah daripada atas ke bawah-bawah. Atas jota, bawah sikit bakat main 100,000. Faham lagi? Gawar-gawar kerajaan main 10,000, 15,000. Kita cak ayam bulu balik ni main itulah 8 riyal 10 riyal je. Betul tak? Dua-dua ni duduk ar-rashi wal murtashi finnar. Tukang beri, tukang makan dalam neraka. Tak ada kira mu menteri, di malam Perdana Menteri, menteri besar orang turun lelah ni. Kau cadang-cadang baru nak jadi menteri besar, mu exco, mu siapa pun ar-rashi wal murtashi finnar. Tukang makan, tukang holok dalam api neraka. Dan kita masuk neraka pun kita dengar ustaz kampung dok kekal. Kita masuk sementara je ustaz. Akhirnya keluarga dari neraka. Dok lama, habis lama ada 50,000 tahun kita duduk dalam api. Kau buat kering 50,000 tahun mu nak duduk dalam api. Mu balik sekarang mu buka api dapur sampai merah tuku. Bila merah tuku, selok kain, buang luar dalam, duduk. Dengar tuku-tuku kat ICU. Faham lagi? Tu dengan api dunia. Nabi kata narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nari min yaumil qiyamah atau kama qala. Api yang membakar, menghangus di dunia ini hanyalah 1 juzuk saja dari 70 juzuk panahnya api neraka. Tak satu bank lah, faham? Tak satu bank. Kita ni hak susah ni, hak tidak rasuah ni kadang makan haram kok. Contoh, kita tidak susah, kita minta sedekah, haram. Jangan main. Man sa'ala malan nas takassuran. Nampak? Fa innama yas'alu jamran. Nabi kata barang siapa yang tidak susah, dia minta lagi harta orang, maka dia sebenarnya sudah minta api neraka jahanam. Dah. Ramai ada orang gitu. Orang minta sedekah, dia tak ada piti nak makan, tak ada orang nak pinjam, nak berhutang, dia lapar. Maka ulama' kata harus dia minta sedekah. Itu pun serta dengan hukum makruh. Bila dia beri dapat sedekah 100 ya, maka cukup dah makan minum dia. Diminta pula esok haram. Kerana dia sudah tidak lagi susah. Kita hari-hari minta sedekah. Faham? Minta api neraka. Nabi kata kalau mu nak banyak, minta banyak, nak sikit, sedikitkan. Maksudnya kalau mu nak banyak neraka, minta banyak kan? Kalau mu nak sikit neraka, minta sikit. Pilih kan? Faham? So, kecek pitih orang, tipu lebong orang, dapat projek 300,000, buat kerja, ambil dengan awal 80,000 barang. Nak bayar deposit 10,000, 70,000 senyap. Ada tak gitu? Ada. Ini makan hati orang secara batil. Sampai gulung tiko awet. Dia bang senang. Bila dapat piti banyak, rasa sayang nak bayar hutang. Dan dia hutang 200,000. Kalau kau bayar 60,000, tinggal 140 pula.
Datang pula nak pergi London jalan anak-anak pula. Faham? Tak payah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang, kena bayar tu. Bila wajib bayar? Sampai tempoh membayar. Syarat kedua, sudah ada belanja. Kalau diropok, disambung mufli, uzur, dimaaf syarat. Jadi start pada tarikh wajib bayar, kena laknat sama dia, hidup dia. Tak payah. Pagi Mekah nak Pak Haji skocek yang pitih ni batu kutik ni Muzdalifah metong. Pitih orang tak payah. Lotor lah jam berapa setan kata bak nama diri lotor faham tak? Mula kapur setan lah kan, tak payah pitih orang. Tak kata kat aku. Kenapa? Satu mazhab kamu. Tak, ada kita. Ini masalah ke tak betul? Ada. Nah, kita senanglah nak atas harta pitih orang tak payah. Nah. Allah, macam-macam jenis kekejian ni sebab makan harta yang haram. Nah, orang kecek pitih anak dara, tukar nama dalam gerang, ngejah dengan orang bank, buh nama kedua dalam buku akaun. Betul tak? Dan mak berok tika dah, masih habis tak mau bela. Mereka tengok mak pula kau buruk mak aku sok mak. Mak aku bayar, mak aku latas semi, mak latas apa senang nak jiru tarik berok. Mak aku bayar nak semi awak kena. Dah mak kat ngah dah tak boleh kita kerja, laki kita kerja anak kalau tapi nak tengok mak kalau mati. Habis tak mau ke mak. Dah dapat tahu mak punya ada biti lampeng 120,000 berabuk nak ambil mak. Lagi mu senjah duduk aku amalek. Duduk dengan mak 2 hari dia pun kecek rabeng hari mak ni kita buat hari rabeng ni. Kalau ubuh nama kita seorang lagi di buku mak, senang nak ambil duit, nak beli obat-obat gitu gini. Mak kok anda lah. Mak dah apa belah fikir. 3 hari tu tukar nama bang tanah mak. Undang-undang dunia boleh siapa biti? Dia jawab. Nama kedua undang-undang Allah saka. Tahu tak? Gambar orang bank kita. Kehir kot tu. Kehir. Tahu lagi. Tahu. Curi dulu kata bank. Tahu. Ini pakai emas. Betul tak? Berapa tahun dah pakai emas? 2 tahun. Kita kalau gini malah nak buka 2 tahun ni. Bila buka jadi udung muka. Jangan jadi skong dah dengan topeng. Tapi tak nak cakap. Bila kamu makan yang halal manusalihah, baru lakukan amal soleh. Lagi. Jadi syaratnya makan halal dulu, baru laku amal soleh. Kalau makan haram, tak jadi apa. Kata Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa ta'atu mimman harama ya'kulu misl bina'i faqa maujin yuj'alu. Ketaatan yang dilakukan dengan makan yang haram samalah seperti buat pondok di atas lamongan ombak. Atas ombak tu buat diri pondok. Siap dong utuh, siap dong utuh. Itulah amalan orang makan yang haram. Dan siapa yang makan yang haram, di hari kiamat akan didatangkan segala amal soleh yang dia buat. Puasanya, zakatnya, hajinya, semayangnya, dia pun cap. Ya, mayang kita. Haji kita. Dekah kita. Lalu dicabut satu demi satu sampai kosong. Dah berapa bulan tak ada. Makan haram. Nampak? Tiada maaf bagimu. Batu talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Cari yang halal itu fardu atas sekalian orang Islam. Tak kira duduk patah, duduk darat, duduk dulu, fardu. Kita tak boleh tak makan, kita kena makan. A'radul basyariyah, tabiat manusia makan minum. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan melampau. Makan haram itu melampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang melampau, termasuk makan yang haram. Kita tengok kawan-kawan kita sekarang sekian terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Dia tak balik. Faham lagi? Siang ni. Kerana kita mengaji dah ni ayat-ayat tentang makan haram.
nasihat dah jadi apa? Kenapa dia sedap? Sedap. Barang sedap. Orang ada fitih ni sedap. Sedap mana? Dia boleh membeli. Itu je. Orang yang tak ada fitih, dia tak sedap kerana tak boleh membeli. Tapi kalau dia ada, sedap dia itu ketika dia sudah membeli. Orang kaya, dia seronok boleh beli. Kata kursi sofa apa yang baru 43,000. Seronok boleh beli. Jadi ada fitih. Dia dengar kereta model baru Mercedes 2 atau 80,000. Seronok boleh beli. Faham? Rumah setengah juta dia boleh buat. Tapi Allah tak beri kepada dia keseronokan menggunakan ni. Tak ada. Menggunakan ni hanya diberi keseronokan pada orang susah. Tengok orang kaya kursi 40,000, rumah 4,5 juta. Di mana dia rumah? Tak ada. Tak ada rumah. Tak ada nikmat. Dia naik kereta Mercedes 1,5 juta. Gitu ke? Tapi kalau orang susah tak usah Mercedes, kosong lakat njuk semua. Faham lagi? Dang. Faham? Rumah kursi otang beli. Nampak tak? 600 riyal kot dengung. Niat mau. Selfie aje. Tak. Faham? Buat video mau TikTok. Faham? Bagi dia nikmat sangat-sangat. Betul tak? Tak apa, kaya susah, miskin senang, biar halal. Bila halal dalam tubuh kita, wa'malu salihah, baru buat amal yang soleh. Kalau mau makan yang halal, sepatah saja mu sebut, tak usah kata sejuta. Man qala subhanallah tamlaul mizan yaumil qiyamah. Siapa sebut subhanallah sebutir, penuh timbangan neraca pada hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamlaani. Kalau siapa kata dua patah, subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, dua neraca akan penuh pada hari kiamat. Makan halal. Ini sesungguhnya aku bima ta'maluna alim, dengan apa saja yang kamu buat Allah mengetahui. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran lah daripada ayat Quran tadi. Nak perbetulkan balik. Kalau kita dah terlajak, undur balik. Tak usah malu dengan Allah, mengadu kepada Allah, aku banyak langgar perintahmu. Dan kata ulama, jika dulu amalan kita ditolak, tak pakai punah ranah sebab makan yang haram, boleh tak kita dapat balik? Insya-Allah, masya-Allahu kana. Jika Allah kehendak boleh. Minta dengan Allah, doa pada Allah. Jangan nampak hampakan segala amal kita yang lepas-lepas, dapatkan kembali, Allah beri kembali. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, diwakilkan oleh pihak Surah Ar-Rahman melancarkan kutipan derma yang sebagaimana diumumkan oleh pengurusi majlis tadi untuk pengurusan pemuda dan pembangunan pasti yang masih dalam pembinaan. Mohon adik-adik petugas yang pegang beg warna kelabu macam ni berjalan mengutip derma, anggaran kasar RM70,000. Petugas sila bangun menggunakan karung kala kelabu. Muslimin muslimat pun begitu juga. Nombor akaun pasti dan bil api ada tertera di live Facebook. Terima kasih datang ke kampung kami. Budak panggil pun, budak lari. Bangun petugas. Guna karung kelabu ni untuk kutip. RM70,000 je. Jadi dengan kehadiran orang mana ni, kita beri dalam 400 orang. Dan insya-Allah dapat RM70,000. Betul tak? 400 orang. Dah kita KWSP ada 30,000. Saya nak beri 400 ke? Pasti. Betul tak? Dalam bank ada 8,000. Takkan saya nak ambil 400 bagi korang. Nak? Yang tak bawa duit boleh bank ni, boleh jumpa ahli jawatan kuasa apa benda pasti dan seumpamanya untuk beri sumbangan. Pelan-pelan ni, pelan-pelan. Jangan gaduh dik. Pelan-pelan buka karung tu, tunjuk depan muka dia. Lagi tak beri, lagi tak lari. Gitu. Kalau dia buat dok, sekuk dengan sarung. Pasal kita banyak soalan
Sejuk tu kan tengok. Lebih pada dalam kapal terbang. Asia tak sejuk gini apa sejuk gini tak mari juga ojo. Betul tak? Duduk di rumah nyamuk bengong benda mari tengok. Sekarang tak apa tengok tadi bising. Pelan-pelan ni pergi kutik pergi tak apa 2-3 kali pun apa. Allah makan 4 kali sebetul boleh. Takkan dia rema 2-3 kali tak boleh. Bukan mu sini awak kau. Lagi beri serema harta. Kau warok no 5 ya. 2 kali mari baru 2 ya tau. Beri lebih kan. Esok bank in. Balik tengok semula di Facebook lah. Bank in. Cek tengok dalam Maybank. Maybank aku ada 7,000. KWSP ada 20 lebih ribu. Biar nak beli 500 ya kali. Tengok tak? Buat putusan itu. Kemak 500. Baru nak kau setan kata kau 500 usia je. Okey tang. Jadilah kita murid setan. Sambil kita beri derma untuk pasti, kita tengok soalan orang jamu pokok. Kita dalam kereta api bermusafir, adakah kita boleh ambil semayang secara memakai kasut? Mana keadaan jika kita seorang perempuan, adakah dibolehkan? Baik, dia naik, dia musafir dan dia pakai kasut, adakah boleh dia menggunakan taharah dengan menyapu sepatu? Jawabnya boleh jika cukup syaratnya. Syaratnya awak pakai khuf dan itu dalam keadaan suci. Jika awak musafir boleh menyapunya 3 hari 3 malam. Kalau duduk di kampung awak pakai khuf dalam keadaan suci, maka boleh start daripada batal wuduk sehari semalam menyapu sepatu. Maksudnya bila batal wuduk dalam kereta api itu, dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, dan bila basuh kaki tak payah buka kasut, ambil air sapu atas kura kaki, atas kasut. Tapi pakai khuf, jangan pakai kasut biasa. Lama pakai kasut biasa Adidas tu tak boleh tu. Khuf ni maknanya kasut kulit atau suatu bahan yang kalis air yang menutup semua bahagian yang wajib dibasuh ketika wuduk. Kenapa diberi kelonggaran begitu? Kerana orang dulu-dulu ada yang duduk di tempat yang sejuk, maka jika disuruh tiap kali berwuduk buka kasut memayahkan. Sedangkan ad-dinu yusrun, agama itu memberi kemudahan. Itu maksud dia. Untuk perempuan, adakah saya perlu duduk untuk tunai solat di tempat lapang? Saya solat duduk untuk mengelakkan fitnah dan pandangan orang ramai. Dia ni dalam kereta api dia tak semayang berdiri. Dalam kapal terbang ke apa ke kapal dia semayang duduk, takut orang tengok. Jawabnya tak boleh kalau takut orang tengok. Asalnya semayang sholli qaimah, semayang berdiri. Fa in lam tastati', maka kamu tak boleh berdiri, maka faqaidah, baru boleh duduk. Ulama mensyarahkan apa makna tak boleh berdiri. Kalau berdiri rubah, sebab geruk, goyang. Macam orang duduk dalam perahu, diri jatuh dalam air. Faham lagi? Diri gelombang tu kuat, jatuh dalam laut, maka mungkin mati dan sebagainya. Maka baru dipanggil uzur boleh duduk. Atau dia pening kepala, kalau diri pening dah nak mayang, kalau duduk tak maka boleh duduk. Atau di lereng gunung, kalau diri gayak pun takut jatuh bawah, duduk selamat, semayang duduk. Ni tak diri takut orang tengok, dah tengok apa memayang pakai spender saja. Faham lagi? Bila lalu orang laki-laki tengok ada orang puan, yaghudduna min absarihim, jaga pandangan. Dia kena semayang berdiri. Tak boleh goyang baru boleh duduk. Macam mutuk laut, mutuk besar, dak gerak, dak gelombang, wajib semayang berdiri. Kucah baru boleh semayang duduk. Apa? Takut jatuh dalam air. Air bukan 2 inci, 20 depa. Soalan seterusnya, apakah hukum tidak adil bagi tanah? Ada yang tak dapat langsung, padahal orang itu layak dah. Puak dia tak mau dapat. Ini mana-mana lah, tak kira. Manusia itu parti tu molek dah orang tak pakai.
Betul tak? Jemaah tu comel dah. Tapi yang menjadi ahli jemaah tu, setengah tu tergoda dengan hasutan iblis syaitan. Nah, jadi kalau anak beranak boleh mau. Kalau orang lain banyaklah patah larang begitu begini. Penyakit ni penyakit semua dah. Nah, sebab tu kita kena serahkan urusan-urusan ni kepada orang yang layak saja. Nampak? Bila kita serah pada orang yang tidak patut, rosak lah. Iza usidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Bila kamu serahkan suatu tugas pada orang yang tidak layak, maka pun orang itu yang berlaku sekarang. Yang rosak orang luar tak tahu marah siapa. Tidak marah kita, marah presiden. Presiden yang mau kena. Yang merosakkan ahli. Apakah hukum AJK masjid hanya datang hari Jumaat saja? Hari lain tidak datang. Sebab hari Jumaat saja dia sihat. Boleh jadi gitu tak? Hari lain dia sakit. Hari Jumaat dia siomang. Hari lain dia mari ngoyang. Takkan nak mari. Mungkin kita kena suka baik dulu. Jadi kita tak ada jawab lagi. Mungkin tanya dia dulu sebab apa. Baru dapat keputusan. Aku malas, aku nak pergi sekali. Baru kita dapat hukum dia. Kadang-kadang ada kok Tok Imam dia tak mari semayang. Ada, tapi diberi gaji. Rupa saya ceknya dia tak apa sihat. Tapi Jabat Agama tahu dia tak sihat, masih memberi bayaran kerana simpati kepada dia. Dia kok makmum tak tahu kalau ni duk marah. Natang imam tak mari duk laut benda. Lagi. Jadi rupanya dia tak sihat. Saya niat baik dari sakit ni nak buat makan sikit lah bagi korang. Tapi baru ni saya makan jugalah. Makanan saya buat itu bagi korang. Saya baru tahu malam ini kita nazar itu kita tak elok lah makan. Tak boleh makan. Kalau masa niat itu kita tak sebut nama kita. Mohon pencerahan. Ni bukan orang Jawa. Kok cakap gini. Macam orang temeluh bunyi. Baik, dia kata dia berniat nak pergi makan orang kampung jamu pokok ni. Faham lagi? Dengar baik-baik. Kalau kita berniat, itu bukan nazar. Nazar ni mesti talafuz, kena lapas. Faham? Sebut di mulut, aku bernazar memberi makan penduduk kampung jambu pokok seekor lembu, contoh. Faham? Itu sah nazar. Kalau aku niat dalam hati saja hadir niat nak pergi makan orang kampung seekor lembu, maka itu tidak wajib tunai, sunat tunai. Faham lagi? Sunat tunai. Dan kalau dalam nazar kita sebut nama, kita sebut kita nak makan juga, maka kita boleh makan, anak bini boleh makan. Contoh, kalau aku baik, aku balik daripada, boleh keluar daripada hospital, aku bernazar nak jamu makan orang kampung aku jambu pokok, dan aku makan juga. Kalau kata aku makan juga, dia boleh makan retek, anak bini dia boleh makan retek, yang dia wajib tanggung nafkah. Tapi kalau dia tak sebut gitu, kalau aku boleh keluar hospital, aku nak jamu orang kampung jambu pokok makan seekor lembu, dia tak boleh makan. Anak dia tak boleh makan, bini dia tak boleh makan. Kalau makan, haram. Jadi lain kali kita nak marahikan bersama, sebut juga dan aku makan sebahagian daripadanya. Soalan seterusnya, boleh tak kita niat sedekah Fatihah ke Nabi, ke orang tua kita, anak kita, isteri dan adik-beradik keluarga dan muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah mati? Boleh. Boleh. Faham lagi? Sedekah lah. Itu bukan sedekah doang. Yang kata Nabi tak akan sedekah, itu maksudnya atas nama orang miskin, atas nama zakat, tak terima sedekah. Adapun sedekah macam maksudnya bukan sedekah. Sedekah itu maksudnya sedekah macam piti sedekah. Ada keberkatan surah itu. Itu boleh. Kita sedekah untuk orang mati ni boleh. Orang mati tak boleh sedekah ketika dia sudah mati. Firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bagi seseorang itu apa yang dia telah usahakan masih dia hidup saja. Bila dia mati, dia tak boleh lagi berusaha. Faham lagi? Maknanya bila dia dah mati, dia tak boleh dah nak pergi sumbangan ke surau masjid dan sebagainya.
Tapi kalau orang hidup yang derma untuk dia, itu boleh. Tak kait dengan ayat ini. Kait ini untuk dia. Dia tak boleh sedekah. Orang hidup boleh. Seorang perempuan dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, adakah boleh aku bersedekah anha, bukan laha, baginya, anha, maksud anha daripada ibu, aku yang bersedekah tapi seolah-olah dari ibuku. Nabi kata na'am. Itu modal dia. Boleh. Jadi ibu bapa kita meninggal, kita sedekah. Nah, ini dari ibuku, dalam hati ini dari ibuku, ini sedekah daripada ayahku. Ajar anak-anak kita buat gitu. Sebab ni makin kurang dah orang pergi ziarah kubur apa semua. Ke sini ramai. Kurang tak? Dengan tahun 90-an dengan ni, mana ramai orang ziarah kubur? Kau kurang. Lagi 2030 tak ada seorang. Tinggal PKK hidup pun. Faham lagi? Bolehkah beri contoh munafik dalam bab ibadat? Melambat-lambatkan semayang. Sengajalah. Orang nak masuk garik baru nak mayang asar. Nak habis lohor dah baru awak sibuk baru nak mayang. Itu perangai orang munafik. Kemudian yang awal tetapi menunjuk-nunjuk. Itu munafik kau. Dia awal tapi menunjuk-nunjuk tidak kerana Allah. Itu menyakit ramai. Penyakit ujung ada, penyakit awal pun ada. Adakah jadi kafir munafik? Tidak. Perangai orang munafik. Bila perangai orang munafik, dia merosakkan pahala amal kita. Orang kata ayatul munafik salah 3 tanda orang munafik. Bukan jadi kafir. Maksudnya perangai dia ni, cakap pelawak itu begini, 3 tu menyebabkan amal kita tu tak ada pahala walaupun kita orang beriman. Mayang awal tapi menunjuk-nunjuk. Mayang jemaah menunjuk-nunjuk tidak kerana Allah. Batulah dalam ibadat jangan share tujuan untuk orang lain. Untuk Allah saja. Untuk janji Allah boleh, untuk syurganya, untuk lindung dari nerakanya, untuk dapat keberkatan kehidupan, itu boleh. Jangan kerana makhluk. Kita bacaan imam dengan jemaah 2 orang, dengan jemaah 2000 orang, sama tak bacaan? Tak. Kalau kita jadi muazzin, jadi Bilal, surah kita biasa seorang, mari 2 orang. Kita bangkau gitu. Tiba-tiba 3000 orang mari petang tu. Kita bang ni macam biasa ke kita buat suara lain? Faham? Kerana Allah, kerana makhluk. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutu, jangan tujuan lain dalam penyembahan kepada Allah seorang juga pun. Orang dulu ambil wudu nak sembahyang tahajud, lapik guni, takut air jatuh atas latar. Pukul 3 pagi jiran dia kejut, jiran dia kata bagus sembahyang tahajud. Takut orang tahu, takut orang puji. Lapik guni ambil wudu galau. Kita ambil gambar tahajud, bola Facebook dan nampak tak? Tahajud. Betul tak? Kabur kat orang duha, kabur kat orang. Tapi kalau tidak ada riak, tak ada masalah. Cuma goliknya riak. Talabul manzilah fi qulubin nas bi amalil akhirah. Menuntut kepujian dalam hati manusia dengan melakukan amal-amal akhirat. Habis. Ngapa juga Quran? Sebab apa kerajaan saya kalau 30 juzuk nak 1000 sebulan. Apa juga. Boleh 1000. Ada orang tu disuruh orang tu jadi imam, lalu disuruh ke depan dan dia tak tahu orang itu bisu. Jadi dia imam jugalah. Lalu dia baca tak bunyi sebab dia bisu. Sah tak solat jemaah tu imam bisu dan makmum bercakap? Makmum bisu lagi. Orang bisu wajib tak semayang?
Wajib. Wajib tak membaca? Tak wajib. Wajib tahrik, menggerakkan bibir saja. Kerana dia tak boleh membaca. Faham? Dia boleh jadi imam? Boleh, jika makmumnya semua bisu. Itu fatwa Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Macam tu imam, orang yang baca ni lah baca salah, dia tak boleh baca dah lain. Faham? Ghairi, dia ra tak boleh, dia jadi ring. Faham? Abi guru dah ghairi bagi ngaji dengar pula. Ghairi juga ni 20 tahun ghairi situ. Boleh jadi imam? Boleh, dengan syarat makmum semua ghairi belaka. Bila imam ummi, makmum pun ummi. Dia tak boleh imam itu ummi, baca tak betul, dan makmumnya qari yang baca betul. Faham lagi? Lalah dia gigi satu tu kata ghairil baru tu. Baru jadi. Tok guru kena kata ghairi. Ada tak orang tak boleh sebut? Ada sungguh orang tak boleh sebut huruf ra. Tak. Dah tak boleh. Rumah. Ghairi. Dia boleh sebut ra betul. Brim. Jadi tepuk nyamuk sunat ke haram? Kalau kita tepuk dia mati, kita kenyek, halal tak perbuatan kita? Sampai gitu mu tanya kan. Baik, nyamuk buat apa? Dia gigi orang ke, dia mari hantar nasi buku ke kita? Dia gigi, boleh bunuh. Bunuh. Dan bila mampu kenyek, cuma ingat, jangan sengaja kita melomorkan tangan dengan najis. Kalau mampu buang itu, tak payah duk kenyek-kenyek siapa melomorkan tangan. Kerana sebagian fuqaha mengharamkan sengaja kita talwis, kita kotorkan tangan dengan najis. Tak boleh. Dah sahih dah tak ayam, buang dah. Dok kenyek pula. Kenyek pula. Dok puas hati ke tiung. Sahih. Cerdik ke tak cerdik gitu. Sikit je beri kena tangan, buang. Jangan talwis, jangan sengaja melomorkan. Pokoknya haram. Macam sembur isyak Ustaz. Sembur isyak nak suruh dia mati. Sebab apa? Sebab dia memudaratkan. Betul tak? Maka kaedah kita ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Masuk ular, ambil ular. Masuk binatang Nabi tengah semayang, lalu tu still lebih you. Nabi cabut tu apa? Pau kata dalam semayang. Waktu dalam mazhab Syafi'i kita tidak batal. Cara jangan sampai banyak gerakan. Lalu tu jangan balik awal dah. Kata itu merosakkan nazam rupa bentuk orang yang semayang. Jadi oleh kerana kala jengking pun boleh dibunuh, kerana dia apa? Kita bunuh memudaratkan. Kalau cak kerek mudarat tak? Tidak disuruh bunuh, maka masuk hayawanun muhtaram, hayawan yang dia hormati syarak. Maka bila menggigit orang ghairu muhtaram, bila ghairu muhtaram maksudnya yang boleh dibunuh. Baru ni saya call Wisma nak khabar masalah orang kampung, orang puang akak, sombongnya dijawab. Berapa orang kerja kerjaan sebagiannya sombong. Molek bagian kaunter gini, puang gini buang dari duduk di depan. Bukan semua, sebahagian. Baik, jangan kata semua. Polis rasuah bukan semua, sebahagian je. Jangan kata semua polis jahat. Gitu juga orang kerja kerjaan bukan semua. Cuma begitulah, bila kita ini berurusan dengan orang ramai, dengan siapa pun, kita tak boleh lepas daripada menggunakan peraturan. Din, agama ni the way of life, peraturan hidup. Maka antaranya ialah adab.
Adab dengan orang, adab dengan pekerja, adab dengan majikan, adab dengan masyarakat, adab dengan orang ramai. Faham? Kena jaga kerana kita umat Nabi. Tak boleh ikut suka. Faham? Tapi bila kita tidak belajar adab, maka kita meninggalkan adab. Cakap dengan orang awak lebih kurang, kita kira orang kampung tu kira komang. Tak? Nampak dokting mana? Bila orang-orang yang tinggi, orang yang ada pangkat, dia cakap molek. Dengan orang kampung dia cakap lebih kurang. Ada orang gitu. Ni perangai dia tidak meninggalkan adab. Meninggalkan adab itu bahasa ringkasnya biadab. Faham? Tidak berkat gaji dia dapat. Kerana dia diupah menggunakan wang rakyat. Faham lagi? Kita ingat setiap gaji kita tu beres. Nak bulan kita duk faham. 3-4 ribu bulan. Tanya balik akhirat lagi. Ingat orang jadi MP, jadi apa sudah 80 ribu, 90 ribu bulan. Tanya pula awak kerja ke tak? Padang ke tak dengan kerja? Lepas alhamdulillah, tak lepas go to hell. Jangan sombong. Nak sombong apa? Kita semua ni jenis tanah. Antum min adama wa adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam. Nabi Adam daripada tanah. Faham lagi? Jadi kita nak sampai ke Adam, asal tu tanah. Tapi kita dengan air mani. Air mani tu apa maknanya? Maknanya tidak sombong. Kenapa? Kerana mani tu kehinaan. Hina lah mani. Sebab orang benci tengok. Orang meluap. Orang geli. Orang yek. Orang marah kalau orang lomor tak muka orang. Faham lagi? Kalau budak-budak dia main air kolok, luar tu ada JK, ada apa, ada pok long, pok mak, pok enggak. Dia main-main ngecik dengan air kolok di pok mak. Pok mak marah tak? Dok orang kata, jangan main air gitu. Gitu ya, sebab air tu air kolok. Cik budak tu ambil air mani, lomor tak muka pok mak. Kejar apa paka. Kalau dang ni catah putus tangan. Apa? Pasal mani tu orang beci belaka. Itulah kejadian kita. Sebab supaya kita tidak sombong. Faham? Kalau nak sombong boleh. Kejadianmu daripada air Pepsi. Siapa sini dari air Pepsi? Ayah dia jimat tu biar air Pepsi. Cok. Faham? Air mani. Mahindah air yang memacah. Jadi tak perlu sombong. Dan siapa yang sombong, dia murid iblis. Kerana tok guru paling sombong, yang betul perangai sombong mula-mula iblis. Faham? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama. Ingatlah kisah ketika kami perintahkan semua penduduk di langit beri hormat pada Nabi Adam. Maka seluruh malaikat yang menjadi ketua penduduk di langit hormat pada Adam, illa iblis. Apa? Melainkan iblis, dia tak menghormat. Apa? Wastakbara. Dia sombong. Faham? Jadi mu kerja jabat sombong, mu anak beranak iblis kau. Soalan seterusnya, isteri meninggalkan rumah, suami balik ke rumahnya dalam tempoh yang agak lama dengan alasan yang tidak menasabah, sedangkan suami tidak redha. Bagaimana kedudukan nafkah tersebut? Adakah dikira durhaka maupun pencerahan? Suami selagi isteri tidak durhaka wajib beri nafkah. Jika durhaka sudah gugur kewajipan nafkah. Tempat tinggal je wajib. Nafkah makan minum tidak lagi. Jadi keluar meninggalkan rumah itu durhaka namanya. Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji' aw kama qala. Mana-mana isteri keluar rumah tanpa kebenaran suaminya, suami tak benar keluar juga, maka sepanjang dia ada di luar, dia dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik semula ke dalam rumah. 3 bulan mal'unah, dilaknat. Faham lagi? Tapi orang puang dan dia nak buat sesuatu, dia peduli tak laknat. Tak ada peduli. Kenapa? Kerana syaitan menghiaskan, jolok dia, goda dia, hasut dia. Batu orang puang, dia takut masa mana? Masa dengar. Tak cerita, takut malam petang tu mulai dia tanya tok lelaki, kepala tak lagi, padahal malam baru kuliah. Tapi bukan yang jamu bokok lah, kau kata abang tahu tak? Takut kejap je dah. Dia dah mari seh dia. Nampak tak? Dia dah ada malu air dah. Tengok kalau kita balas dengan bini kita lah, bukan balas bergomor,
Bala kira kokang luar rumah. Kat pintu, faham? Jiran kita tak ada. Itu baik, faham? Tang tiba-tiba jiran kita balik. Kita kata kan, saudara, simpangan baru dua orang. Suami, tapi laki bini kita jawab, maklum dah. Dia apa? Betul tak? Betul tak gitu? Ke lain gini. Dah yang mari stress tu sebab tu lah. Jangan main. Bukan nak marah kawan tu, tidak. Nak kapal dia bisa dia. Bisa dia. Tengok penceramah. Suara tu berapi. Macam rimakau. Dah. Balik rumah macam hamster. Faham? Pasal bisa. Bini tu bisa. Betul tak? Jangan main. Jurus selang. Nak tengok ikan. You ni tahan sirik serta. Kalau sirik serta takkan ikan macam tu. Faham lagi? Tak ada 12 kaki ikan. Dah sirik macam ni. Terjun tum. Bong ngepik di hidung saya pakai Google saya spender. Dum. Cari 50 ya. Nak tengok anak selayang tu kedok. Betul tak? Tidak bimbang you tak you. Tapi ada rumah mau kepik apa pun. Tak lagi. Bapak you rumah. Tahu tak? Itu bisa. Itu kelebihan rapang. Bukan nak kata rapang tidak. Tak. Berarti rapang jangan ikut suka hati. Balik di rumah pula tukar kaca tu ramai. Jadi kau lama kau deraka, kau baloh, kau retok, kau jauh. Batu kalau cerai jangan lari. Kalau tu khurjuhunna min buyutihinna, jangan kamu halau isteri kamu yang baru bercerai balik ke rumah mereka itu. Wala yakhrujna, dan mereka pun jangan keluar. Nampak? Duduk dengan anak-anak laki kita, duduk bilik dia. Faham lagi? Supaya apa? Bila kita duduk dekat, mudah nak jadi baik semula. Bila cerai balik rumah mak, jeng. Faham? Mak dara tahu belakang dah pentang tu penuh lagi. Mak dia kata, aku kata dah lakimu itu macam datang laki tu. Faham lagi? Jadi bini dengar ni, kau sayang ke kau benci? Kau benci? Lagi? Cuma long dah hari ni mulanya gaji wadi. Mari tu gen ni. Aku kata tak nak tak beruk tu. Jadi kau pecah. Itu sungguh. Tapi kalau duduk serumah, tapi jangan berdua, duduk serumah. Faham lagi? Ada teman anak apa semua. Tak? Derah nak baik sikit. Dia kalau bala hari pertama. Laki pun buat air diri ketang. Ingat ke gula aja motor pun. Bini duk hitam, padang muka datang bodoh. Padang muka. Gitu hari pertama, betul tak? Hari kedua buat ke air se. Cak giah kita buat. Boleh tahan sikit. Betul tak? Hari tiga kita nak suruh dia buat dah. Air buat dah, ada pun betul dah saji. Kan lain tu. Ada kau dekat. Hari keempat dia mandi, kita nak masuk pula. Tubik dia kan nak pergi kerja pula bini kita gaduh-gaduh tubik. Dia tubik jualan saku di batu. Aku rojak semula. Tu kan tenang. Betul tak? Dah main puming itu dah rojak apa lagi. Tak? Toyo masuklah rumah nak macam dia. Tak tahu apa ekor. Allah, habis ceritanya Toyo pula dah. Asrama ni syaitan. Syaitan ini kita minta pelindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ayat kursi. Faham lagi? Tak jadi kau panggil Darul Syifa. Faham? Kalau berkalang tu orang awam tu padang dah tak? Tak gila jin kerah kepala. Dia jin Islam lah, tak masalah. Nitah rumah kadang-kadang kita mayang pasal dirokok. Kita rokok tu jin Islam. Jin kafir tak mayang. Kita rajin kena kok mayang tengah malam. Balik tepi-tepi jalan jumpa masjid, tumpang mayang. Kita rokok macam rokok belakang. Faham tak? Jadi Datuk Guru Kabur itu kalau kita diikut mayang jin Islam. Jin kafir dah gitu kan pergi kat TikTok.
Nampak tak? Dia duduk berayung situ, dia duduk nyanyi apa tak? Jadi sehingga ada fatwa fuqaha kita boleh niat jadi imam. Kita main rumah tengah malam bangun tajuk ke apa kau anda lah. Wah, dengar belakang. Itu jin Islam. Dan ada ulama kata kita boleh niat aku imam. Jin Islam jadi makmum. Faham lagi? Kita sujud tu macam berasa bayang sujud belakang. Ya tu. Ada orang jangan lari. Nampak? Jangan lari. Wujud jin tu tak curi tau. Kalau jin curi kan nak ikut orang jadi makmum tau. Kita paling tengok ada ambil lepas bom. Soalan seterusnya. Jadi baca gitulah. Tapi kata kalau mimpi nampak atu plastik peturangan atu kopek kau anda lah. Jadi takut kita ni. Bangun tu kata auzubillahi minasyaitanirrajim 3 kali, ludah belah kiri 3 kali. Buat ini. Jangan ludah air dia. Bang tahu muka bini. Berkobang tahu muka bini. Bau. Bang, bukan. Tu 3 kali buat embuh gitu. Minta berlindung dengan Allah supaya mimpi tadi, gangguan iblis tadi tidak memudaratkan kita lepas daripada bangun. Kalau nampak depan muka kata al-anuka bilaknatillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah, kata gitu. Faham? Ingat tak? Kalau jumpa sungguh tak ingat tak? Ingat lagi? Ingat tak? Cuma kata mula. Wajib kuning kata mula. Dah. Al-anuka bilaknatillah. Gitu. Kalau tunjuk muka, kalau tak tunjuk muka takbir okey dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi. Dia masuk lautan dengar bang. Apa tu bang? Jin Islam. Jin kafir tak bang? Kalau okey. Nampak? Dia tak? Ngaji Quran jin Islam. 3-4 kilo dalam bukit mana ada orang. Dah ada orang bang. Jin Islam. Muazzin dia. Faham? Asal takut kan? Kalau dengar mata gitu, dengan telinga macam getalang. Marah nyala mata tu bukan jin Islam lah tu. Syaitan iblis. Kata orang al-anuka bilaknatillah. Ingat kan? Masa ni memang ingat. Lagi jumpa depan dia tu dah kata anuka. Balik anuka. Betul tak? Soalan seterusnya. Pinjam makuk surat guna di rumah boleh ke tak? Boleh. Kalau hak diri pinjam surat. Taklah hak wakaf surat masjid. Tak boleh. Tak boleh. Jadi banyak ni. Tok Bila basuh rezek surah sabun. Baik surah. Faham tak? Tok Imam basuh skuter. Faham tak? Kalau tak ada arah Tok Imam. Duit sabil, duit wakaf tak boleh, haram. Tok Siok makuk dia 20 ti wakaf rumah. Tok Bila nojer balik kapek. Faham? Apa jadi gitu? Pasal tidak mengaji. Hal lepas istighfar minta maaf pada. Tak boleh dah, tak boleh. Yang wakaf untuk masjid surah tak boleh buat balik. Tak boleh. Dah pinjam tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak nikah nak ambil kapek kejap. Tak boleh. Dah nak duduk tak kapek, mari nikah sejik, duduk tak kapek. Faham lagi? Mana boleh waktu baik? Quran wakaf sejik balik acik rumah. Tak boleh. Air tu dia wakaf untuk minum. Contoh, bergelas apa kita ambil wuduk, haram. Baca kitab fiqh ngaji. Air bayar air tu, air buat qalah buat apa, siapa boleh guna? Semua orang boleh guna untuk berwuduk. Mandi hadas boleh. Mandi biasa musafir boleh. Orang kampung tak boleh. Jangan main-main air sabir tu. Melainkan dia bayar bil. Kita ada kat surah, ada mandi dalam rumah, mandi surah. Berok surah. Faham lagi? Bagi-bagi kau bawa gigi, gonyol gigi surah. Di rumah kena bayar. Dipanggil helah. Tipu daya. Soalan seterusnya. Kek lagi.
Suami kontraktor, dia dapat job wiring sebagai dia di Tokong. Dia nak tanya, bolehkah kita orang Islam wiring Tokong? Tak usah lah, wiring surga dah. Nah. Hang lagi. Bagi orang kafir lah tu. Nah, dilarangkan kita masuk dalam rumah berhala. Pandangan yang ramai mengatakan haram. Bapa kita diharapkan masuk rumah berhala orang kafir? Antaranya untuk menjaga keharmonian. Sebab bila orang Islam dibenarkan masuk, kadang-kadang mereka ini tak jaga adab. Buat gambar lah, buat kaki atas tokong lah, macam-macam gurau apa semua, jadi perkelahian. Boleh membawa pada peperangan. Betul tak? Itu juga orang kafir bila dia masuk dalam orang rumah ibadat orang Islam seperti masjid, wajib ditemani oleh orang Islam. Takut-takut buat perkara yang menyebabkan berlaku perkelahian. Duduk kita masuk berhala, main buat ngaji buat apa? Marah dia orang kafir. Itu cara dia. Jadi jangan beri masuk syadul dhara'i. Jadi kita nak wiring, biar wiring dia orang bukan Islam yang wiring. Banyak lagi duit yang lain kita boleh dapat. Alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah kamu dapati bahasanya bumi Allah itu sangat luas? Ibu jaga cucu walaupun telah diberi wang, selalu mengeluh letih dan tidak sihat. Suami isteri bekerja. Terima kasih. Ibu dia jaga cucu, anak dia beri duit. Jadi apakah hukumnya? Hukumnya jika ibu itu suka baru boleh. Ibu tak suka tak boleh. Ibu tak suka, marah ke ibu, suruh mari jaga kat cucu, tak boleh. Dia masa bersetua ni, dia nak beramal ibadat. Mari dengar nak apa ni, dah sekali mu beranak 3 bulan dia duduk Perak. Dah lepas 2 hari balik dengar, beranak pula Johor. Dah mepeh gitu je. Dah mak tu zaman muda ago-ago dah joget pun main-main patah. Dah nak ngaji sifat 20. Tua ni mungkin kacau gitu pula. Walaupun beri duit tapi mak tu suka sangat. Kalau tak suruh dia kita tengok cucu ngajuk. Tu lain. Lori tu Petronas tupah. Minyak masuk dalam lokang. Kita buat balik minyak tupah tu. Kalau itu jadi rosak hilang gitu je, boleh ke tak? Boleh kan? Kalau ditinggalkan. Yang tak belum diambil, akan diambil, tak boleh ambil. Macam itu benda. Lori kena terbalik. Lori telur, lori Milo, habis pakat ketik, bola lah kereta buat lari. Tuang lori datang mari lagi. Itu semua tu makan haram belaka. Beribu orang boleh tu. Berapa lori panjang. Telur tu bekas semua pecah. Tu orang tak kata cedera bagi hospital kotik. Haram, makan haram. Cuti telur mu curi haram dah. Ni ramai kau curi telur masa makan kenduri. Masa tu ramai. Makan kenduri. Dia pergi kenduri tengok. Oh, boleh telur. Dia tengok bola tong. Dia bahang dia cuti. Ambil awal bola kocek. Buat kat gini nak balik dulu deh. Boleh tak stay lagi? Boleh stay lagi. Lagi. Hak curi cuti, hak dapat cuti. Melenggang balik pak uti telur. Jadi dalam pak uti tu cuti haram. Wajib kena kembali. Faham lagi? Kena hantar balik. Kena telefon lalu mana ni? Haji Mai ni, Haji Ding ni, lembu rokok. Apa? Dengar tak khabar tadi telur kalau ambil orang suti pun wajib pulang balik. Tak halal. Hak mu itu aku salah pergi ambil suti nikah anakmu itu. Nikah anakmu kan nikah anakmu. Haji dia kata Allah, mu kawan aku dari cek 2 ya. Kena bayar. Hak orang faham lagi. Pencuri itu. Ambil tak khabar? Betul tak? Tu laki bini bahan laut dapur. Haji yang balik dulu deh. Anak-anak sekolah balik sekolah lagi. Tak khabar minta laut. Dia gila. Ibu kau lah siksa 2 orang makan. Tu ingat tu orang bidah. Haram. Betul tak? Dah. Bila pun nak kati. Banyak dah kena kita ni. Banyak dah ngaji. Kita beli barang-barang elektrik, diri buku saya. Kita tengok buku kita yang handai, kita pasang diri. Banyak salah lagi. Pasal tak ikut buku tu. Lepas tu nak arah orang tu. Dah.
Saya ada kenal seorang perempuan berhajat untuk jadikan isteri. Bagus. Perempuan sebuah ada sikit masalah. Saya pun tak tahu macam mana nak terangkan di sini. Dipendekkan cerita, dia pernah berkongsi gambarnya yang tidak elok dengan bekas kekasih. Telah putus gambar itu disebarkan. Apakah hukumnya? Andai saya peristikan dia, apakah dosanya akan tersalur pada saya? Kerana gambarnya itu sudah dilihat oleh orang lain. Harap dapat jawab pertanyaan saya inilah. Tak kira dosa besar mana pun, jika dia sudah bertaubat. At-taibu anil zambi habibullah. Nampak? Orang yang sudah bertaubat, Allah sayang dia. Kita yang tak buat dosa ni tapi rasa selamat, rasa hebat, itu Allah suka, tak suka kita. Faham? Orang yang banyak dosa tapi dia mengaku dia salah dengan Allah, Allah suka dia. At-taibu anil zambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti budak yang belum ada dosa. Maksudnya sudah bersih. Maka dia sudah bertaubat, maka ambil jadi isteri. Faham lagi? Betul tak? Sebab taubat itu barakah, turun keberkatan. Berkat taubat nasuhah itu, maka turun kebaikan untuk hidup dia. Dan kita sebagai suami, pendamping dia, dapat tumpang keberkatan itu. Walaupun kita tak melakukan dosa, dia yang buat dosa, tapi dia orang yang bertaubat, orang yang dirahmati oleh Allah. Tak? Bolehkah perempuan tindik ke tempat lain selain daripada telinga? Contoh tindik hidung, tindik kening. Jadi kalau kita buat itu, adakah memang itu budaya kita ataupun mengikut orang kafir? Mengikut orang kafir pokoknya haram. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang ikut satu budaya yang bukan daripada Islam, maka mereka itu masuk kumpulan itu. Ada pun tindik telinga, ini bukan budaya mana-mana orang kafir. Itu sudah menjadi budaya kebanyakan manusia, orang yang perempuan. Orang Arab pun nak tindik telinga, orang India nak tindik telinga, faham tak? Orang Afrika pun nak tindik telinga, orang Asia pun tindik telinga, anak perempuan dipakaikan subang. Faham? Sebab tu bila masuk Islam, ramai sahabiah perempuan ketika awal Islam, masuk Islam, mereka ini bawa bersama telinga yang sudah bertindik. Dan tidak ada satu pun Nabi pernah melarang. Maksudnya budaya ini daripada jahiliah sampai masuk Islam diteruskan. Yang mana yang dia tak boleh, Nabi larang. Bertatu Nabi larang, tak boleh bertatu. Kikir gigi Nabi larang, tak boleh. Cukur bulu kening Nabi larang. Tapi yang bersubang tak ada, Nabi larang. Maknanya takrif Nabi benarkan. Faham lagi? Kita ni memang tengok orang kafir, orang bukan Islam, tindik hidung, nak buat attack, haram. Nampak? Kerana nak ikut orang kafir. Ada pun telinga itu memang dihias telinga daripada dulu. Habis benda dengan lidah-lidah, habis tindik habis. Siapa yang buat gitu lidah-lidah? Orang bukan Islam. Dan bukan semua orang bukan Islam suka, mereka memandang jijik benda yang begitu. Betul tak? Brutal lah, konon brutal. Bukan brutal, buntal. Nak lawa, jangan berlebih-lebih. Bang, nak beriah, jangan berlebih-lebih. Nak comel, nak pekak, boleh. Tak boleh lebih. Lebih tu tak boleh. Bila jadi lebih, dia akan jadi macam orang kafir. Betul Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj, maksudnya berhias. Patuak mari pula masdar. Tabarrujal jahiliyatil ula, apa maksudnya? Maksudnya kamu kalau nak berhias jangan berlebih-lebihan sampai seperti menjadinya perempuan-perempuan yang kafirah. Jelas. Kalau larang terus berhias, ayatnya akan berbunyi begininya, wala tabarrajna, dan jangan berhias. Tiba-tiba bila ada masdar awak mari pula belakang, wala tabarrajna tabarruja, sekali lagi ulang, jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang kafir. Maknanya berhiaslah sedikit, jangan sampai macam orang kafir. Itu maksud dia. Nak beriah untuk siapa kita orang perempuan? Untuk suami. Nak beriah untuk suami, nak seksi untuk suami. Faham lagi? Kita beriah untuk siapa? Ada ni. Tak usah kata tindik hidung ni yang biasa pakai tudung labuh ni, jibak ni. Beriah untuk siapa? Untuk orang luar, kata suami. Dalil tengok di rumah dengan luar. Tengok dia, kita makan bulu, kita bawa dia. Tengok kita pergi KTCC. Macam mana dia punya pakaian? Dia punya minyak wangi.
Kita tengok demah kita, besok bohong. Faham lagi? Nah, mari kita ajak dia pergi KTCC mau, mesra mau ketel. Tahu tak? Berani? Betul ke ni? Siap dah. Nanti kat tu. Betul ni. Kelopak mata kabutan. Faham? Baju betul, ngebik betul. Nak pergi kemas balik. Bukan untuk kita. Wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah kamu berhias berlebih-lebihan wahai kaum perempuan, melainkan untuk suami. Nak pergi KTCC, eyeshadow. Di rumah sisi ikan khisi. Dua keping dua tani. Faham lagi? Nampak tak? Nah. Perih tekok ni. Sen. Tahu tak? Nak pergi jalan, nak pergi tengok matang boleh congek ni. Nah, nak selfie dia tu. Nah, di rumah jeng baju kelawar tu. Bosuk kohong. Baju kelawar. Puang jangan pakai baju kelawar. Orang lelaki tak berhi tengok. Tahu tak? Tak berhi tak baju kelawar. Muka dah lah macam kelawar. Nah, pakai baju kelawar dah orang balik sesuk. Nah, dah baju kelawar 2 minggu dah asuh balik pula. Nombor tak ke depan. Nah, nak beriah, nak comel, nak seksi boleh. Jangan berlebihan sampai bertindik pusat, bertindik hidung pun semua jangan. Cukup yang sekadarnya yang akan menyukakan suami-suami kamu. Betul tak? Kita jenis jibak-jibak ni, jenis tudung labuh pakai jibah, pakai baju kurung ni, di rumah pakailah sehabis-habis sekat. Biar balik. Luar sehabis-habis labuh, sehabis-habis longgar. Depan suami sehabis-habis sekat, sehabis-habis ketat. Apa? Suami suka. Betul tak? Nak kita beromo dah 40 dah. Ni 40, 45 kembang gantung. Baju jalan sampai tak boleh baru. Lagi. Dah. Rami jangan potong stingnya tu. 45 tu kalau boleh pakai luar pendek cuma. Faham lagi? Kerak luar wak bulu dia. Betul tak? Betul tak? Bukan untuk orang lain. Halal ke haram? Halal. Bini tu bilang, tu bilang 60 dah lah. Bini dia 57. Betul tak? Lagi Allah alik aku nak tengok, nak buat macam ustaz kata lagi. Tak? Rak luar. Pakai singlet pakai. Betul tak? Azuli adudu. Jangan pakai tu nak. Pakai cakap-cakap. Untuk siapa? Cucu tak ada lah. Jangan buat cucu ada. Kita duduk 2 orang yang tu bila. Betul tak? Dengan polong. Pakai luar indek kat ni. Betul tak? Lain dari ni. Telefon nak apa? Alik nak aku nak buat surprise. Lagi. Nampak? Nak buat kejut lah. Walung alik dah. Alik tengok luar pendek walung. Luar pendek kuku-kuku cak bini. Betul tak? Seronok tak? Seronok ni mari semangat ni, mari naik. Benda panggil? Mari naik ni, naik angin. Meninggal dunia polo. Boleh saka dah. Boleh tak ada piti nanti boleh piti. Tak. Tanah boleh, rumah boleh, apa boleh. Nah. Suami tak nak hamil. Isteri nak hamil. Jadi gua ni kena ikut isteri. Lawan dengan main-main. Dengan main-main. Padang itu dah. Dah mula bini ingat. Betul tak? Bapa yang tak bukan anak. Kalau ada sebab tak apa. Kalau kadang-kadang sebabnya haram. Apa? Takut tak cukup makan. Syirik. Dan ni musim ekonomi payah apa semua. Telur tak ada, ayam tak ada. Faham? Anak kita pergi kalau ramai-ramai anak makan dia. Syirik. Jangan syirik. Faham? Sebab tu Nabi nak umat dia paling ramai. Beranaklah ramai. Kalau boleh 2 tahun 3 kali beranak. Itu yang terbaik. Sebab Nabi kata inkahul waluda alwaduda. Kahwinlah perempuan yang banyak beranak. Beranak ngandung, ngandung beranak, beranak ngandung pula. Faham lagi? Itu yang terbaik. Kenapa? Fa ini mukasirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga menjadi nabi paling ramai umat pada hari kiamat.
Kalau boleh bini kita biar yang mula dak alik dah, duk lagu tu. Faham tak? Duk mutong dak alik dah. Nah, itu yang terbaik. Nah, biar anak tu kecak lari sehung ni. Ada. Nah, tu guru kita seorang. Alhamdulillah. Anak sekarang yang ke-22 dah. Isteri seorang. Itu orang yang paling kaya. Nah, harta anak, harta yang tidak boleh dijual beli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.